Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada video kali ini saya nak kongsikan tentang SOP bergerak daripada Hotel Mekah. Jadi jika tuan-tuan berada di Hotel Mekah, tuan-tuan nak buat umrah, macam mana perjalanan dia, macam mana langkah-langkah dia. So, jom saya akan kongsikan. Baik, bila tuan-tuan dapat buku daripada saya, tuan buka ke surat 16, kemudian tengok kat sini bahagian bergerak dari Hotel Mekah. Okey, kalau tengok dalam lingkungan bulat warna biru ni makna dia apa? Adalah maklumat sahaja. Yang hijau ni adalah tandanya sebagai perkara-perkara sunat, amalan-amalan sunat yang kita boleh buat, dan merah ini menunjukkan dia wajib. Tuan-tuan kena buat, jangan tak buat. Kalau tak buat, tidak salah kita punya ibadah-ibadah kita kat sana. Baik, bayangkan kalau tuan-tuan dan puan berada di hotel. Bayangkan berada di Hotel Mekah. Okay, mula daripada Hotel Mekah, sebelum nak buat umrah ni, apa yang tuan-tuan boleh buat dalam Hotel Mekah? Boleh mula-mula mandi sunat ihram. Sunat. Kalau tak mandi pun tak ada masalah. Kemudian ambillah wuduk. Sebab apa nak ambil wuduk? Sebab mungkin nanti kita nak pergi mikot, kita nak solat sunat, tahiyatul masjid, solat sunat ihram. So kita berwuduk siap-siap daripada hotel. Tapi kalau nak berwuduk daripada dekat mikot tak ada masalah, boleh. Kemudian pakai kain ihram, wajib pakai kain ihram sebab kita nak buat umrah. Kemudian menuju ke mikot. Ini wajib kena pergi mikot. Tak boleh kita tak nak pergi mikot. Nak niat umrah kat mana-mana tak boleh. Wajib kena pergi dekat mikot, barulah boleh kita niat umrah. Kalau kita tak niat umrah kat mikot, maka kita akan dikenakan dam dan berdosa kalau kita sengaja buat. Kemudian tiba di mikot. Okey, ini maklumat saja. Tiba di mikot. Sampai di mikot, apa yang kita boleh buat dalam masjid? Mikot tu kita boleh solat sunat tahiyatul masjid, itu sunat. Kemudian kita boleh buat solat sunat ihram. Baik, lepas solat sunat ihram barulah kita niat umrah. Ini adalah rukun umrah yang pertama kita kena buat. Niat umrah dekat situ. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, selesai kita niat, saat itulah kita kena jaga larangan ihram kita. Lepas kita niat. Sampai bila kita jaga? Sampailah kita selesai tahlul. Sampai habis kita tahlul, barulah kita terlepas daripada larangan ihram. Kemudian kita akan pergi menuju ke tempat tawaf. Kena pergilah ke dataran tawaf ataupun kawasan kita untuk tawaf umrah nanti. Jadi dalam perjalanan daripada mikot tu nak ke dataran tu, waktu itu kita boleh bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita boleh bertalbiyah. Sampai bila talbiyah ni, disunatkan talbiyah ni adalah zikir selepas niat. Bila sampai dataran kita buat tawaf, zikir talbiyah ni dah tak boleh kita buat. Dia talbiyah ni bukan zikir setiap masa kita boleh buat, tak. Dia waktu dia hanya daripada niat sehinggalah kita nak mulakan tawaf. Baik, kemudian bila dah tiba tempat tawaf, kita lakukan tawaf umrah. Seperti biasalah, kita buat tawaf umrah mengikut syarat-syarat sah yang telah ditetapkan. Selepas selesai kita buat tawaf umrah, kita boleh buat apa? Kita boleh buat solat sunat tawaf 2 rakaat. Saja aku solat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu saya dikongsikan dalam video. Tuan-tuan boleh tengok dekat muka surat last sekali, QR code dalam tu boleh scan, tengok video, saya akan kongsikan. Saya ada kongsikan cara solat sunat tawaf ke situ. Baik, lepas tu solat sunat tawaf, tuan-tuan berdoalah. Doalah apa saja doa yang tuan-tuan nak. Kemudian habis tawaf, habis berdoa, minum air zam-zam. Disunatkan minum air zam-zam sebelum kita nak pergi sa'i, selepas tawaf. Sebab apa? Sebab ini adalah sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah dia minum air zam-zam selepas melakukan tawaf, sebelum pergi ke tempat sa'i. Selepas minum air zam-zam, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menuju ke tempat sa'i. Kena pergi tempat sa'i, tak boleh sa'i di tempat lain, dia mesti dekat tempat sa'i, wajib. Bila dah tiba tempat sa'i, lakukan sa'i umrah. Lakukanlah sa'i umrah seperti biasa, ikutlah syarat-syarat sah yang telah ditetapkan. Habis selepas buat sa'i, carilah kawasan untuk bertahlul. Ini kena ingat bagi jemaah wanita, cari tempat tahlul, tempat yang bukan mahram, tak dapat melihat kita punya aurat rambut kita.
Sebab tu kena berhati-hati bagi jemaah wanita, kalau ada tempat yang sesuai untuk kita nak buat tahalul, potong rambut, boleh buat dekat kawasan Marwah situ. Kalau tak ada, rasa was-was, rasa risau, ada mahram lain yang tengok, buatlah dekat hotel, itu lebih baik. Okey. Kemudian bila dah jumpa tempat yang untuk kita bertahalul, maka kita lakukan tahalul seperti biasa. Kemudian lepas habis tahalul, kita berdoa lah, minta Allah ampunkan dosa kita sebanyak mana gugurnya rambut-rambut kita. Kemudian selesai. So inilah SOP ataupun langkah-langkah apabila kita nak buat umrah, bergerak daripada Hotel Mekah. Okey, itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam.